Jadi memandangkan Ana Presiden PKI USIM dan MC Malani, jadi Ana akan bentang dua tajuk. Sebagai moderator kan, dia ada kuasa lebih. Okey. So untuk tajuk pertama, nak cerita berkenaan dengan tajuk yang Ana akan bentang. Memang tak ada slide dan tidak ada kertas kerja. Tapi tajuk ni Ana pernah bentang beberapa tempat, iaitu berkenaan dengan cabaran fatwa masa kini. Okey. So kita tahu, bismillahirrahmanirrahim, definisi fatwa ialah al-ikhbar an hukmin syar'iyyin, tapi min ghairi ilzam, kan? Pemberitahuan hukum syarak kepada orang yang bertanya, tapi dia tidak bersifat mengikat. Dia tidak mulzim. Maksudnya, kita tanya Ustaz A, kalau kita tak puas hati jawapan dia, kita tak semestinya ikut. Kita boleh pergi tanya Ustaz B, Ustaz C dan seterusnya. Okay, itu definisi fatwa dalam kitab-kitab usul fiqh ataupun kitab-kitab fatwa. Tapi bila kita pergi ke waqi' Malizi, kan, fatwa adalah satu keputusan yang diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa rasmi di negeri-negeri. Kita ada 14 negeri, makna kata kita ada 14 Jawatankuasa Fatwa, dan setiap negeri ada bidang kuasa seperti mana yang Dr. Nisa sebut tadi, kan? Dan seperti mana yang antum tahu, Perlis dia lain sikit manhaj dia lebih kepada Quran dan Sunnah. Okey, tapi 13 Jawatankuasa Fatwa negeri-negeri lain, mereka merujuk kepada mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Kalau tak sesuai, qaul mu'tamad 3 mazhab yang lain, dan kalau tak sesuai, boleh ijtihad sendiri. Okey, itu enactment, undang-undang yang berkuat kuasa di negeri ataupun di negara Malaysia kita. Jadi apabila sesuatu Jawatankuasa Fatwa mengeluarkan fatwa, kemudian Jawatankuasa Fatwa berkehendakkan dan merasakan keputusan itu perlu diwartakan ataupun diundang-undangkan, maka daripada sifat fatwa yang min ghairi ilzam, bila diwartakan dia akan jadi mulzim. Dalam bahasa undang-undang dipanggil mengikat. Jadi makna kata, kalaulah Jawatankuasa Fatwa di negeri Pening contohnya, keluarkan satu fatwa dan mereka proses hingga ke sampai tahap warta itu, maka dia dah jadi undang-undang. Dalam arti kata yang lain, siapa yang tak ikut, siapa yang lawan, siapa yang tak bersetuju, berceramah dalam Facebook ke dalam masjid, dia hentam fatwa tersebut, maka dia dianggap sebagai kesalahan jenayah syariah yang boleh didakwa di mahkamah syariah, dan kalau didapati bersalah akan kena denda, penjara dan sebagainya lah. Itu al-farqu baina al-fatwa fi usulil fiqhi dan juga fil waqi' al-malizi yang kita kena faham. Okey. Jadi Jawatankuasa Fatwa di negeri dia berbeza-beza. Ada yang 9 orang, ada yang 11 orang, dan dia akan Jawatankuasa itu mengandungi pelbagai kepakaran. Ada orang syariah, ada orang suludin, ada orang bahasa Arab, dan mufti itu pula ada yang background syariah, ada yang bahasa Arab, dan macam-macam. Dia tak sama. Sebab pelantikan itu dibuat oleh raja ataupun sultan negeri yang memerintah. Okey. Jadi kalau dia riki-riki, dia cari-cari, dia tengok orang ni, mereka akan tengoklah resume lah apa semua tu kan. So kalau dia orang selesa dengan individu tersebut, maka akan dilantiklah jadi mufti. Aku alim, aku pengarah Institut Fatwa dan Halal USIM, pasal apa orang tak lantik aku jadi mufti ataupun Jawatankuasa Fatwa? Jadi hampa tolonglah doa sikit kan. Mana nak tahu kot lepas ni balik kan jadi mufti mana-mana kan. Okey. So, itu secara ringkas. Yang nak cerita ni cabaran. Cabaran kefatwaan. So, ana alhamdulillah Allah bagi rezeki. Walaupun tak pernah jadi Jawatankuasa Fatwa mana-mana negeri, tak pernah jadi mufti mana-mana negeri, tetapi Allah izinkan ana terlibat banyak dalam kajian-kajian kefatwaan. Kan? Yang kita bantu Jawatankuasa Fatwa sama ada di peringkat kebangsaan untuk JAKIM ataupun negeri-negeri. Jadi adalah beberapa yang ana tengok cabaran-cabaran yang kita tu antum lah sebagai pelapis generasi mujtahid pada masa akan datang di Malaysia khususnya. Okey. Yang pertama ialah isu turas dengan waqi'. Okey. So kepentingan kita menguasai turas kita tak boleh ingkar. Wajiblah sebab itu khazanah fiqh kita. Okey. Namun
kalau kita hanya berpada dengan kitab-kitab turas semata-mata, tanpa kita meraihkan wakil, maka kita akan memberi jawapan yang salah. Kan? Dan ana selalu sebut kata-kata daripada Imam Al-Qarafi, Imam Ibnu Abidin, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Mereka menyatakan bahawa mujarradun nuqul minal masturat abadan dalalun wa idlal. Itu bukan kata-kata ana, kata-kata ulama kita. Maksudnya, kalau kita hanya berpada dengan apa yang termaktub dalam kitab turas kita semata-mata, abadan, tak nak tengok langsung apa yang terjadi wakil sekarang ni, okey, maka dalalun wa idlal. Fatwa kita itu akan sesat dan menyesatkan, menyusahkan umat Islam pada zaman sekarang ni. Okey, sebab itu anda nak kongsi sedikit saja pengalaman-pengalaman yang anda hadapi dalam isu-isu cabaran antara turas dan wakil ni. Apabila kita buat kajian-kajian tertentu, seperti mana yang tadilah muamalat kan, kita dapati antara teori dengan praktikal dia tak sama. Kan? Jadi makna kata khazanah fiqh kita itu adalah khazanah yang memang rumusan ijtihad para ulama kita. Okey? Dan kita sekarang ini, kita sepatutnya kena ada majmuk versi kita sendiri. Kita kena ada kitab muhalla versi kita sendiri. Kita kena ada kitab mabsut versi wakil zaman sekarang. Ya. Sebab apa tu? Sebab apa yang diijtihadkan oleh Imam Nawawi, Imam Sarakhsi, kan, dan lain-lain imam itu rumusan zaman dulu. Sebab itu tadi kita katakan, kita nak selesaikan masalah zaman sekarang, tapi kita banyak dan selalu berpegang dengan rumusan ratusan tahun silam. Yang fundamental, asas mungkin tak berubah, tapi anak-anak dia tu. Jadi makna kata sebab itu kata-kata imam tadi tu kan, mujarradun nuqul tu kita kena hayati betul-betul lah. Dan itu yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim. Kita kena ada dua. Satu, fahmul ahkam. Yang kedua, fahmul waqi'. Okey. So cabaran kedua ialah kita kata dia ada kaitan dengan turas yang tadi, iaitu biasanya kita jarang nak turun padang. Ini berlaku, anda tengok sendiri kan, pengalaman sendiri. Jawatan Kuasa Fatwa, mufti kita, tok guru kita hanya banyak istilah ni lah, rojok kitab. Kita tak turun padang. Okey, anda terlibat dengan kajian fiqh banjir. Kajian maknyah LGBT, gay, bisexual, lesbian. Kemudian yang terbaru yang anda sedang buat ni kajian pasal fiqh tentera. Okey. Jadi rupanya banyak isu yang berlaku. Contoh anda kongsi kan, fiqh tentera. Tentera kita ada level elit. Dia ada tentera elit kan. Iaitu para ranger dengan komando. So training depa ni memang di luar batasan akal dan kemampuan orang biasa. Okey, antaranya ialah fasa survival dalam hutan paya bakau. 3 hari, 6 hari, kalau komando sampai 2 minggu. Mereka tak diberi makan, tak diberi minum, hanya diberi parang dengan tali. Dan yang paling dahsyat ialah semua telanjang. Ada 100 orang komando, 100 orang para ranger training. Boleh ke training telanjang ni? Kan? Kalau nak ikut memang tak boleh lah. Kan? Dan isu dia, mereka tak diberi makan dan tidak diberi minuman. So, mereka nak makan apa? Biawak, kera dan seumpamanya lah. Jadi, isunya dalam training boleh ke? So, kalau kita beza antara faqih dengan alim. Kalau kita orang alim, kita akan kata tak boleh. Mana boleh ni training? Bukan darurat. Tapi, disebabkan kita tak tengok wakil yang berlaku. Sebab tentera ni, mereka training bukan hari kejadian tu saja tau. Mereka start sebulan sebelum tu. Sebulan sebelum tu, mereka tak mandi. Bau macam bangkai. Kan? Mereka makan kurang. So, mereka memang lapar. Jadi, isu toharah, bersuci macam mana. Sebab ada peserta perempuan. Kan? So, bila kering haid nak mandi masa bila? Memang tak mandi. Okey. Jadi, makna kata, sebab itu, faqih dia akan tengok keseluruhan senario. Training tu macam mana. Dan sebab tu bila anak murid anak kagat, dia datang sebab dia pun training dalam hutan, tapi disebabkan dia kagat, dia satu-satunya peserta yang dibenarkan pakai tie, slot tie. Yang lain semua telanjang.
Jadi Ana kata dekat dia, aku kena tengok dulu dan aku kena rasa. Jadi Ana pun kena telanjang lah dalam masuk lautan. Kan? Adakah begitu kan? Taklah. Sebab kita penyelidik kan. Kita penyelidik. Jadi kami dibenarkan pakai pakaian lengkap lah. Tapi bila kita masuk hutan, kita dapati semua peserta 100 orang tu pakai tight. Boleh pula. Kan? Tapi bila kami keluar, kami dimaklumkan arahan selepas itu, kami keluar je, terus diarahkan telanjang. Jadi mereka meraihkan kewujudan kami. So, banyak isu-isu fiqh. So, last. Fik banjir. Kan? Seumur hidup, kita duk mengajar bab toharah. Anwa'ul miyah sab'atun bla 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 kan. So, kita sendiri pun tak pernah ambil wuduk dengan air banjir. Kan? So, tagayur awsafil ma' tu. Boleh ke? Kan? Itu antara isu-isu ni kan. Tapi bila kita turun buat sendiri fik banjir tu, baru kita rasa macam mana wakil yang sepatutnya. Boleh tak sembahyang jamak kan? Ketika banjir. Sama ada mangsa ataupun petugas. Okey, jadi itu antara cabaran-cabaran kefatwaan yang kita kena hadapilah. Yang menjadi cabaran kepada kita. Dan Ana lontarkan isu-isu ni supaya antum bersedia. Ya, selepas ini antum akan jadi pensyarah, antum akan jadi pegawai penyelidik di Jabatan Mufti dan mungkin insya-Allah mufti satu hari nanti. So kena fikir-fikir dan kena ready dengan jawapan-jawapan fiqh yang waqi' mengikut zaman sekarang, bukan terikat dengan turas semata-mata kan. Okey. Habis tajuk pertama. Tajuk kedua yang nak bentang sedikit, nak kongsi tentang sambung belajar dekat Malaysia lah. Okey. Okey. Ada yang dah habis degree, dia sambung degree lagi macam Ukail. Kan? Itu dah sembang panjang lah dengan dia kan. Okey. Boleh ataupun salah tak macam tu? Terpulanglah. Kan? Diri aku nak mengaji kan. Okey, dia salah tak salah itu bukan isu dia. Yang penting nak mengaji. Cuma kan dia jangan kita bergerak macam ni. Kita nak bergerak macam ni. Okey. Maksud Ana ialah mengaji kita ni jangan tahap degree semata-mata. So kita kena target sambung master dan pergi sambung PhD. Okay, kenapa? Okey, kenapa? Hakikat dia ialah, maaf cakaplah, dalam bidang pengajian Islam kita ni kita kena akui. Kita kemas lah. Kalau setakat degree semata-mata. Sebenarnya nothing. Betul tak? Kau hampa rasa hebat. Kan? Kita ada degree ni, dia umpama baru buka pintu. Kita tak tahu pun apa yang ada dalam di sebalik pintu tersebut. Jadi untuk kita menerokai, untuk kita jadi pakar lebih sikit lah. Kan? Ialah dengan kita sambung master dengan PhD. Barulah ilmu kita tu dia akan lagi deep dan lagi mendalam. So maksudnya jangan fikir nak sambung 2-3 degree. Bukan kata salah, tapi jangan berhenti setakat itu. Okey? Sebab ilmu kita, dan ana habaq tu terang, ana faham usul fiqh hanya ketika belajar master di Azhar. Baru nampak ini faedah dirasah ilmi usulul fiqh. Kan? Padahal masa degree skor aja sebab kita menghafal. Tapi tak tahu macam babrak kan. Ulang apa yang kita hafal. Rupanya bila kita sambung master dan PhD itu, barulah ilmu kita dia akan lebih meningkat kan. Dan ana nak cerita pengalaman ikut daurah Majma' Fiqh kan. Ukail dah ana itu ajak dia masuk kan. Jadi wakil-wakil negara yang mewakili negara-negara Islam boleh dikatakan kebanyakannya adalah hamil doktorah. Syekh-syekh hebat apa semua tu kan, ustaz tu doktor. Nasib baiklah wakil Malaysia kita Mufti Perak, Datuk Dr. Wan Zahidi Wantih. Dia mantan pensyarah UKM. Kan? Kira tak lekeh lah Malaysia. Kan? Yang lain-lain, even peserta-peserta biasa pun kebanyakan adalah hamil doktorah. Jadi menunjukkan bahawa kita kata pentingnya kita sambung belajar, dan di sini kita ada barisan yang pelbagai
apa bahasa Arab ada, law ada, muamalah ekonomi pun ada, syariah kami ada dan sebagainya. So ana nak mohon kepada antum sekalian supaya ada cita-cita untuk sampai ke PhD lah, sebab nak ganti kami ni, kan? Dan sekarang ni kalau nak jadi pensyarah, untuk maklumat antum, nak jadi pensyarah di Universiti Awam Malaysia hanya dengan ada PhD sahaja. Ada master, nak mohon, jangan mohon, memang takkan dapat. Buat habis masa aja. So sambung sampai PhD, insya-Allah. Tapi dia inilah agak ni jugalah kan. Okey. So bidang apa? So antum pun pelbagai takhasus kan. Yang paling penting ialah kita bukan di USIM saja. Kami walaupun USIM, memanglah kita nak suruh mai sambung kat kami kan. Tapi kalau tak mau USIM pun tak apalah, yang penting sambung belajar. Kita ada UIA, UKM dalam bidang pengajian Islam kan. Jadi langkah pertama sikit saja. Langkah pertama ialah anda kenal pasti bidang apa yang anda nak sambung. Contoh kalau anda cakap pasal syariah, okey, kalau katalah usul fiqh. Usul fiqh pun luas. Tajuk apa? Katalah maslahah, kan? So kenal pastilah mana-mana pensyarah yang banyak menulis, banyak buat kajian pasal maslahah di USIM ke di mana-mana. So contact dia. Kata ustaz, kan, doktor, ana nak buat master dengan PhD bawah ustaz, boleh tak? So bincang dengan dia direct. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian. Dan untuk makluman antum sekalian, kalau kami di USIM ni insya-Allah walaupun USIM baru tapi banyak dan ramai asatizah yang boleh jadi musyrif antum. Dan yang paling penting ialah kami mengamalkan konsep integrasi nakli dan akli. Sebab tu macam bidang Dr. Anudin, bidang pergigian, kami bekerjasama kan, orang gigi dengan orang syariah buat kajian tertentu kan. Ni. Dan untuk kalau katakan antum nak jadi ataupun nak sambung bidang fiqh pergigian contohnya, nak masuk fakulti pergigian tak boleh sebab antum bukan background gigi kan. So nak sambung juga bidang gigi boleh. Kami ada sarjana dan doktor falsafah sains sosial. Kan, iaitu boleh integrasi. So contoh lantik Dr. Anudin jadi supervisor dan ana sebagai co-supervisor pun boleh. Jadi makna kata lepas ni ramai-ramailah mai sambung belajar di USIM. Kan? Sebab kita nak suara last point daripada ana, kenapa akademik? Sebab akademik satu-satunya jalan untuk kita bawa idea dan gagasan ilmu kita merentasi kebangsaan dan antarabangsa. Minta maaf cakap kalau guru, tok guru pondok boleh hebat, tapi dia main kod tu je. Kalau kita nak bawa hampa nak buat mazhab baru sendiri, kan? Kita duk bergaduh pasal tauhid 3, tauhid 20, hampa nak buat tauhid 15. Bidang akademik paling sesuai. Wallahu a'lam bishawab. Okey. So untuk terakhirnya kita jemput Prof Azman untuk menyampaikan bidang kepakaran beliau. Silakan.